Okey, kita sambung hari ini pada sambungan buku surat bab 8, sukatan serahkan data tak terkumpul, muka surat 228. Okey, di mana kita cikgu nak bincangkan hari ini, apakah kesan perubahan data terhadap serakan? Okey, kita lihat pada contoh yang pertama, kamu boleh lihat pada muka surat 230. Okey, pada muka surat 230 ni, dia beri satu data di mana ini adalah data asal bagi skor kuis sains. Okey, so kita nak perhatikan apakah kesan perubahan data apabila dipaparkan secara grafik dengan menggunakan plot titik. Okey, apabila cerapan tersebut ditambah dengan 2. Maksudnya ini data asal, kita nak tambahkan dengan 2. So, plus 2. Okey, so kita buat sekarang satu persatu. Okey, asal dia adalah 8. So, 8 tambah 2, 10. So, 10 kita plot di sini. Okey, 9. 9 tambah 2, 11. So, 11 berada di sini. So, ada berapa titik 9? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Okey, boleh. So, 10. 10 tambah dengan 2 iaitu 12. So, ada berapa titik? 3 titik. 1, 2, 3. 11 tambah 2, 13. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. So, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 12 tambah dengan 2 iaitu 14. Ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 13 tambah 2, 15. So, 1, 2. 14 tambah 2, 16. So, ada berapa titik? 1 titik. 15 tambah dengan 2, 17. So, ada 1 titik. Okey, tak nampak. Sorry Okey. So, 15, 16, 17. Okey, maaf tak nampak tadi. Okey, so 17 plus 1 titik. Okey, tadi cikgu ulang sekali. 14 tambah 2, 16. 15 tambah 2, 17. So, semuanya kita dah masukkan dalam graf plot titik. Okey, so cikgu cuba kecilkan untuk bagi kamu nampak secara keseluruhan. Okey, kalau kamu tengok, serakan data yang pertama ni, bentuk dia macam ni. Sama kan? Macam ni. So, bila kita tambah dengan 2, datanya masih lagi jadi bentuk yang sama. Okey. Apa maksud ini? Maksudnya walaupun kita tambah dengan 2, bentuk serakan sama, tidak berubah. So, apa yang kita boleh buat kesimpulan dekat sini? Iaitu, yang pertama, seluruh plot titik dianjak ke kanan sebanyak 2 unit dengan serakan yang tidak berubah. So, jadi bila kita tambah 2 atau tolak 2, serakan sebenarnya tidak berubah. Okey, so kita nak kira julat skor asal. So, ini adalah skor asal. Julat kita nak kira yang besar tolak yang kecil. So, 15 tolak dengan 8. 15 tolak dengan 8 dapat 7. Untuk skor yang baru pula, iaitu di sini 17. Tolak dengan 10. 17 tolak dengan 10 dapat 7. Jadi, jika satu data ditambah atau ditolak dengan 2, julat masih lagi sama dan dia punya serakan tidak berubah. Okey, so kita boleh buat kesimpulan lagi sekali. Apabila setiap cerapan dalam satu set data ditambah dengan satu pemalar, nilai sukatan serakan tidak berubah. So, ini yang kita nak tekankan pada hari ini. Okey, so kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, boleh lihat buku teks pada muka surat 231. Apabila setiap cerapan didarab dengan 2. Okey. Ini data asal. Kita darabkan dengan 2. 1 darab 2, 2. So, 1 unit. 2 darab dengan 2, 4. So, kita akan dapat 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3.
Okey, so 3 darab 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ada 5 nombor 6. 1, 2, 3, 4, 5. 4 darab 2, 8. So, ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Dekat 8 ya. 1, 2, 3, 4. 5 darab 2, 10. Ada 3 titik. So, 10-nya di sini. Cikgu ancakkan sikit. So, 1, 2, 3. So, nampak tak? Bila satu data didarab dengan 2, so dia akan berubah. Macam ni tadi nampak macam bentuknya membukit. Tapi bila kita darab dengan 2, data dia berjarak macam ini. Okey, jadi apakah kesimpulannya? Kita boleh buat kesimpulan di sini, iaitu yang pertama, serakan seluruh plot titik berubah menjadi 2 kali ganda lebih lebar. Sebab asalnya macam ni, tiba-tiba dia jadi jarak 2 kotak. Okey, so julat skor yang baru, skor yang asal. Skor asal asalnya 5 tolak dengan 1. So 5 tolak 1 dapat jawapan 4. Skor baru pula iaitu 10 tolak dengan 2. 10 tolak 2 jadi 8. Nampak tak? Julat berubah jika satu data didarab dengan 2. So kesimpulan yang kita boleh buat kesimpulan 4 dengan 8 kan. So kita boleh buat kesimpulan dekat sini. Julat baharu adalah bersamaan dengan K darab dengan julat asal. Maksudnya ada satu pemalar. 4 darab dengan 2. Nampak tak? 4 darab dengan 2 jadi 8. Okey, so apabila satu cerapan dalam suatu set data didarab dengan suatu pemalar K, nilai sukatan serakan akan berubah. Okey, seterusnya, jika satu pencilan 9 dimasukkan, maksudnya dekat sini, ini data asal. Lepas tu kita tambah satu pencilan dekat sini. Apa yang berlaku? Maksudnya kita tambah saja, kita tak ubah, kita tak darab, kita tak tambah. So, serakan sama, cuma bezanya kita tambah satu data yang ekstrim dekat pada bahagian belakang. So, apakah kesimpulannya? Okey, kesimpulannya dekat sini kita dapat perhatikan serakan seluruh plot menjadi lebar. Sebab ini serakan asal. Stop sampai sini saja. Macam ni. Sekarang ni serakan jadi besar daripada 1 ke 9. Jadi julat akan berubah. Di mana julat skor asal 5 tolak 1 akan jadi 4. Julat skor baru 9 tolak dengan 1 jadi 8. So, kita boleh buat kesimpulan dekat sini. Nilai sukatan serakan bagi set data baru akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai sukatan serakan bagi set data asal apabila suatu pencilan dimasukkan. Itu kesimpulan yang cikgu boleh buat di sini. Okey, kita pergi kepada contoh 13. Okey, dalam contoh 13, boleh lihat pada buku teks muka surat 233. Okey, soalan dia berbunyi begini ya. Diberi set data 4, 6, 7, 9, 11, 12 dan 12. Ini set data yang diberi. Soalan kata, soalan suruh cari sisian piawai bagi set data tersebut. So, daripada contoh yang pertama, first, kita nak cari sisian piawai. So, bagaimana kita nak cari sisian piawai? Kita dah belajar sebelum ni. Yang pertama, kita cari min dahulu. Jumlahkan ke semua data. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 9 sampai 12. Bahagi dengan jumlah bilangan ada 8. Kita akan dapat 8.5. Seterusnya, kita cari pula sisian piawai. Semua nilai data asal kita kuasakan dengan 2. Nampak tak? 4 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2 sampai akhir sekali 12 kuasa 2. Tapi masih lagi sama, bahagikan dengan bilangan data iaitu 8. Dan jangan lupa selepas itu kita tolak dengan 8.5. 8.5 ni apa? Min tadi. Kita bawa turun bawah. Jangan lupa kuasa 2 dan selepas itu kita punca kuasa 2 yang besar. Kita akan dapat jawapan 2.784. So, kita baru menjawab soalan yang pertama. Okey, selepas tu soalan bagi pecahan A, B dengan C. Soalan A, dia suruh cari lagi sekali, hitung sisihan piawai baharu apabila 4 dikeluarkan.
So ini yang kamu nak kena faham. Maksudnya ini adalah data asal kan 467, tapi soalan untuk soalan A ni, okey, nilai 4 ni kita buang. Okey. So yang pertama untuk dapatkan sisihan piawai macam biasa kita jumlahkan semua data, tidak termasuk 4 tadi kita dah buang. So kita bermula dengan 6, 7, 9 sampai 12 ni kan. Bahagi dengan 7. Sebab apa 7? Dia dah jadi 7 sebab ni dah cancel, dah kena buang. Okey, kita dapat min yang baru 9.143 dan cara yang sama kita buat sisihan piawai. 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 7 kuasa 2 bahagi dengan 7 tolak dengan min kuasa 2 tadi. Punca kuasa 2 kita akan dapat 2.356. So apa kesimpulan dekat sini? Maksudnya sekarang ni ini adalah sisihan piawai yang lama 2.784. Sisihan piawai yang baru 2.356 bila kita kena buang. Bila satu nombor dibuang. Jadi kita boleh buat kesimpulan dekat sini untuk contoh A. Apabila kita keluarkan nilai yang jauh dari nilai min. Okey, di mana nilai min tadi kalau kamu perhatikan nilai min yang asal iaitu 8.5. Yang kita buang tadi adalah nombor 4. 4 dengan 8.5 ni nilai yang berbeza, jauh daripada nilai min. So bila kita buang satu nilai yang jauh daripada nilai min, jadi akan berlakunya perubahan dalam sisihan piawai. So sisihan piawai yang baru akan menjadi semakin lebih kecil. Okey. Kita teruskan dengan contoh yang seterusnya, contoh B. Contoh soalan B pula, dia soalan tanya adalah hitung sisihan piawai jika nombor 7 ditambah. Maksudnya asalnya ini. So sekarang ni dalam data yang baru kita tambah lagi 7. So nampak tak? 7 asalnya ada 2. So dalam set data baru cikgu ada 3 nombor 7. So kita tambah 7 yang ekstra. So kita cari min untuk data yang baru di mana data sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bahagi dengan 9 dapat 8.33. Sisihan piawai yang baru bahagi dengan 9. Tolakkan dengan min kuasa 2. Punca kuasa kita akan dapat 2.66. Jadi apa kesimpulan dia? Apabila nilai yang dekat dengan nilai min ditambah, sisihan piawai yang baru menjadi semakin kecil. So ini kesimpulan yang kita dapat. Okey, kita lihat pada contoh yang terakhir iaitu contoh C. Apabila hitung nilai sisihan piawai yang baru apabila 18 ditambah. Maksudnya 18 ni dikira sebagai nilai ekstrim sebab 4, 6, 7, 8, 12 tiba-tiba tambah lagi dengan 18. Okey, jadi set data yang baru akan jadi 4, 6, 7 ni semua sama. Yang ni asal, tambahkan yang baru 18. So kita cari min dekat sini dengan data yang baru kita dapat 9.556. Sisihan piawai pula punca kuasa 2, cara yang sama. Yang ini kuasa 2, ini kuasa 2, tolak dengan kuasa min, tak nampak. Tolak dengan min kuasa 2 tadi. Punca kuasa kita akan dapat 3.974. Okey, nampak tak? 3.974. Sisihan piawai jadi lebih besar. Jadi kesimpulan kita boleh buat dekat sini, apabila nilai yang jauh daripada min ditambahkan, sisihan piawai yang baru akan menjadi lebih besar. Okey.